Sayyiduna Yaqub dan juga anaknya Sayyiduna Yusuf, tampan tak terhingga. Ini ada dua nabi dalam bait yang ke-38, iaitu Nabi Yaqub dan juga Nabi Allah Yusuf. Nabi Yaqub alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ishaq ibni Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dapat Yaqub? Diceritakan bahawa ada dalam kisah ni disebutkan tentang bagaimana dapatkan Yaqub ataupun dilahirkan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Dia ceritakan oleh seorang alim rahib, yakni Wahb bin Munabbih, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Kisai. Katanya fa aqama Ishaq bainahum nahwan min 80 sanah. Jadi Nabi Ishaq alaihissalam duduk di Syam dan Madian, berdakwah di sana, dan duduk bersama dengan seluruh anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau tinggal di sana 80 tahun. Ini di Syam dan juga di Madian. Dan ketika penghujung hidup Nabi Ibrahim, kuffa basaruhu. Ini dalam riwayat disebut kata, ini sebenarnya mustahil para Nabi buta. Anak buta termasuk daripada perkara yang mustahil pada para Nabi. Kuffa basaruhu maksudnya mungkin beliau jadi matanya selaput, dia tidak nampak. Atau kena, bila baca kitab para ulama kena tahu juga, maksud kuffa yang terjemahkan dengan buta. Karena buta bagi para Nabi adalah mustahil. Mustahil. Dan Nabi Ishaq katanya buta, bukan buta, matanya juga ada katarak. Maksudnya ada selaput yang kerana terlalu banyak menangis. Satu malam disebut dalam ni, fa bainama huwa naimun ila jambi imraatih taharrakat syahwatuh. Satu malam dia sedang tidur, waktu dia umur dia 8, dah tua lah maksudnya, duduk di sebelah isterinya, kemudian bergerak syahwatnya untuk bersama dengan isterinya. Maka isterinya kata, wa fika baqiyah ya Ishaq. Maksudnya kamu masih mampu lagi kan dengan umur yang macam ni. Nabi-Nabi Allah Ta'ala berikan dengan kekuatan. Fa waqa'aha marratan, maka berlaku bersama pada malam tersebut, fahamalat bizakarain, dan malam tu masuknya benih dan kemudian mengandung isteri Nabi Ishaq dan mengandung pula kembar, 2 orang anak lelaki. Dan lahir setelah daripada 9 bulan lahir Sayyidina Yaqub dengan Al-Ais. Al-Ais. Jadi 2 orang adik-beradik, Yaqub dengan Ais. Baik, kenapa dinamakan Yaqub dengan Yaqub? Li'annahu wulida aqiba Ais. Karena dia lahir aqib, setelah Ais. Tamam, setelah Ais, alif lam ain sad ain ya sad Ais, namanya Ais. Maka dilahirkan setelah aqiba, maka dinamakan dia dengan Yaqub. Yaqub daripada aqiba. Aqaba Yaqabu uqbatan. Tamam, aqiba. Jadi lahir setelahnya. Jadi beliau lahir setelah Ais, adiknya. Sayyidina Yaqub Abu Israel. Abu Israel iaitu bapa kepada Israel. Israel maksudnya adalah Abdullah atau Safwatullah, pilihan Allah ataupun hamba Allah. Israel. Sebab itu sebahagian ulama tak bagi kita marah Israel. Nama Israel tak, kita bawa dengan Zionis katanya. Zionis ataupun Yahudi Zionis, bukan Israel. Karena Israel adalah gelar kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Sebagian kata negara Israel. Ada apa lah negara Israel? Kita tak dibenarkan masuk ke Israel. Israel itu adalah gelar kepada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dan itu adalah dalam bahasa Hebrew atau bahasa Yahudi dengan makna Abdullah atau dengan makna Safwatullah, pilihan Allah. Dan Al-Ais adalah Abu Rum, bapa kepada Rom ataupun kelompok orang putih masalah ini adalah Al-Ais. Jadi Nabi Yaqub bapa kepada Israel, manakala manakala Ais adalah bapa kepada Rom. Dinamakan Al-Ais sebagai Ais kerana li'asyanihi,
Anak beliau agak sedikit cemburu dengan adiknya. Ada kisah yang saya baca jadi macam ini kisah Israeliat lah. Bolehlah cerita, tapi orang panggil apa, disebut dalam sebahagian kitab tarikh. Karena sya'nu tarikh, para ulama kata sifat kitab tarikh ni dia mengumpulkan semua ahdas. Apa sahaja peristiwa dikumpulkan. Jadi kita baliklah nak kena baca, nak kena tengok balik sama ada kisah ni bertepatan ataupun tidak dengan janab ataupun kedudukannya Nabi SAW ataupun kedudukan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Diceritakan kata Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq sangat mencintai Ais dibandingkan dengan Ishaq, dengan Yaqub katanya. Jadi kalau kata Nabi Ishaq lebih kasih kepada Ais, abangnya yang keluar dulu. Yang apa ni, ummunya, ibu kepada Nabi Allah Ishaq, isteri kepada Nabi Ishaq pula kasih dengan Nabi Yaqub. Jadi kan dia berkembang. Satu hari Nabi Ishaq waktu dengan sakit dan dia teringin sebab Ais ni yang abang ni dia pandai berburu. Nabi Ishaq teringin nak makan daging buruan. Lalu dia kata kepada Ais, kata apa ni, kalau kamu pergi cari daging buruan kat saya, maka saya akan doa kepada kamu agar anak cucu kamu nanti akan lahir sebagai nabi-nabi. Sebut itu. Saya akan doa kepada kamu seperti doa ayah saya Ibrahim kepada saya. Saya akan doa kepada kamu secara khusus. Didengar oleh isterinya, isteri Nabi Allah Ishaq. Lalu isteri Nabi Ishaq bagi tahu kepada anaknya Nabi Allah Yaqub, dia sama anak Nabi Ishaq juga lah. Kata, kamu pergi ambil kambing, sembelih, kemudian kamu main jamu dekat ayah kamu. Moga kamu dapat doa tu dulu. Lalu Nabi Ishaq pun pergi sembelih kambing. Kemudian dibawa kambing tadi, diletak atas bekah, dimasak siap lah. Kemudian diletak, kata, ini hasilnya. Diletak, lalu dimakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq pun angkat dengan Nabi Ishaq. Dalam kan disebut kata pada hujung hidup, kufa basaruf, matanya tak nampak. Lalu beliau angkat tangan doa kepada yang bawa makanan tersebut. Moga Allah lahirkan dari keturunan kamu para Nabi. Para Nabi dan diberikan dengan anak-anak cucu yang soleh. Balik, yang Ais duduk di berburu. Baliklah kawan, bawa balik barang buruan. Bawa balik kijang lah. Melelok dah apa semua. Jamu-jamu kat ayah dia kata, adik kamu dulu lagi dapat doa tu. Habis dah, doa tu tak boleh dah. Cakap tu. Dia marah tu. Tu memang perasaan tak apa nak elok dalam hati dia, marah kepada Nabi Allah Yaqub. Hari yang kita jadi rasa pelik sikit lah kisah ni. Seorang macam Nabi Ishaq, Nabi Yaqub macam potong lain lah orang panggil kan. Ais selepas tu dijanjikan, kata Nabi Ishaq dengan bimbang, kerana ada lagi doa untuk kamu, tapi tidak lagi jadi nabi anak-anak cucu kamu, tapi akan menjadi raja-raja dan menjadi ramai di muka bumi Allah Ta'ala ni dengan anak cucu kamu. Sungguh Rum selepas tu besar kerajaannya. Ini dipanggil Abu Rum. Jadi Rum besar dan kemudian jadi kerajaan besar Rum. Dan sampai sekarang, sampai sekarang masih lagi ada kerajaan dia pun. Dan masih lagi berkuasa. Ada lagi kuasa, mereka masih lagi pimpin masyarakat Kristian dan seumpamanya. Nampak? Kalau kisah tadi agak sedikit, saya cerita aja. Cerita tu kata ada kisah tu. Dan pernah bergaduh setelah Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihissalam diutus oleh Allah pada umur 40 tahun. Maka Ais pada waktu tu rasa lagi cemburu. Pada umur 40 tahun Nabi Ishaq, Nabi Yaqub diutus oleh Allah, dan kemudian dia pergi kepung abang adik dia sendiri, dan kemudian berlaku pertempuran, dan mereka bertempur satu dengan satu, dan dengan kekuatan kenabian Ais dikalahkan, dan Nabi Ishaq boleh duduk atas dada dia, Nabi Yaqub boleh duduk atas dada dia. Namun kata, buat apa kita nak bergaduh? Ada akhirnya dia rasa insaf, dan kemudian dia minta maaf, dan kemudian mereka pun berpisah. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub pergi ke tempat dakwahnya, dan kemudian Ais ke
tempat yang beliau memerintah setelah itu. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Ishaq Yaqub terbalik habis. Nabi Yaqub, saya pening siapa dia ayah siapa anak ni? Ishaq ke Yaqub? Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yaqub hidup, umur beliau 147 tahun. Dan makam beliau di Magharrah Khalil. Sama juga. Tadi Magharrah Khalil, tapi di Magharrah Khalil juga. Jadi Magharrah Khalil ni, mereka kata maksudnya di dekat dengan makam Nabi Allah Khalil Ibrahim alaihissalam. Kawasan yang sama. Dan beliau termasuk di kalangan orang yang sangat sabar. Jadi orang yang diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan berpisah dengan anaknya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Berapa tahun perpisahan tadi? 70 tahun. 70 tahun berpisah dalam riwayat. Bukan pendek masa perpisahan tu, bukan 3 hari. 70 tahun, Masya Allah. 70 tahun ni tak jumpa. Kita anak pergi mengaji 4 tahun je pun buat teruk lah. Kalau Abu Yazid Muhammad Alawi, kalau anak duduk dengan beliau di Mekah, di Rusaifah tu, di pondok beliau di Mekah, 10 tahun tak boleh balik. 10 tahun tak boleh balik. Dan mak ayah kalau nak mai tak tentu boleh jumpa. Mak ayah bukan mai dekat, mai umrah, mai haji. Kalau dia tak pergi jumpa, tak boleh jumpa. Itu lagi sekat. Tapi kalau keluar ni untuk guru-guru tak tahu. Ada seorang anak murid dah duduk lebih kurang 4 tahun ke 6 tahun. Dah 6 tahun duduk ni. Abuya Syekh Fahmi Zamzam cerita dekat saya. Waktu saya pernah habaq dulu sebelum saya pergi Mesir. Saya ingat lagi turun tangga Masjid Deram. Dulu saya duduk pergi ni masa tingkatan 6. Sebelum pergi Mesir tingkatan 5. Masa tingkatan 5 lagi. Duduk mengaji di Kuliah Islam. Saya balik cuti. Kebetulan waktu cuti itu Abuya Syekh Fahmi Zamzam ada buat daurah kitab tafsir Jalalain dengan Syama'il di Masjid Deram. Pagi itu, ada satu pagi, waktu turun tangga, saya bersembang dengan Abuya Syekh Fahmi. Saya kata, Abuya, saya nak tanya satu, boleh tak kalau saya nak sambung pengajian ke Mekah? Kata, ke Mekah? Nak pergi mengaji di mana? Kata, di Abuya Syekh Abuya Syed Muhammad Alawi Maliki. Abuya Syekh Fahmi dah rapat dengan Abuya Syed Muhammad Alawi Maliki waktu tu. Saya nak minta ni apanya ni lah. Dia punya orang panggil apa? Recommendation lah. Maksudnya saya nak minta recommend dia. Dan dia kata kat saya, sabar kan? Dia tanya kat saya, boleh kan nak duduk sana 10 tahun tak boleh balik em? Saya kata, 10 tahun dah? Baru saya tahu. 10 tahun tak boleh balik? 10 tahun tak boleh balik. Kamu nak tahu, dia kata, ada seorang budak Indonesia. Dia kata, ada seorang budak Indonesia. Duduk di sana 6 tahun tak balik. Satu hari tengah duduk urut kaki Abuya Syed Muhammad Alawi, dia sebut, teringat ke ayah di kampung. Surat tu je. Abuya Syed Muhammad diam, tak kata apa. Tahun tu, siap beg lah. Siap tiket, kita terbang. Balik Indonesia. Dia kata, nah ambil beg ni, ambil tiket ni, jangan main dah. Saya kata, balik. Terus main lah. Dia kata, dia balik tu, kena halak. Balik. 6 tahun dah duduk. Tapi sebut rindu sikit je. Dia kata, tahu dah, bila sebut rindu tu maknanya pada hati tak ada dalam pengajian. Otak dia dah tersyatut lah. Saya bila dengar tu, Abuya Syekh Muhammad kata, Abuya Syekh Fahmi kata apa kat saya? Pergi Mesir lah. Pergi Mesir. Takut kamu tak sabar nanti. 10 tahun tak boleh balik. Dia kata ada orang yang ayah dia pergi ke Mekah buat umrah, haji. Bukan senang nak pergi. Ayah bukan mutawif. Nah, ayah mutawif tak apa lah, tiap-tiap 2 minggu pergi. Yang ni ayah ni memang pergi cari duit tu nak pergi Mekah tu, hak tu je ada pun. Nak jumpa balik nak pergi Mekah pula tak tahu bila. Pergi minta izin nak pergi. Ikut mood Abuya Syed Muhammad Alawi. Kalau dia bagi, boleh jumpa. Kalau dia tak bagi, tak boleh jumpa. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam setelah berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf selama 70 tahun. Dan setelahnya bertemu. Nanti kita akan tengok kisah Nabi Yusuf. Yusuf panjang kisah dia. Masya Allah, dalam kitab ni sampai 5 line. Dan Nabi Yaqub alaihissalam
wafat di Baitul Maqdis. Dan sebelum beliau wafat, beliau beritahu kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, katanya, ya bunai uridu an azura qubur abai di Baitul Maqdis. Dia kata, wahai anakku yang tercinta, aku teringin nak melawat kubur datuk nenek moyang ayah-ayahku di Baitul Maqdis, dan diizinkan. Lalu beliau sampai di sana dan wafat di sana. Nabi Yaqub bawa anak-anak cucu beliau duduk di Mesir, pernah datang di Mesir. Betul, ada tempat-tempat tertentu di Mesir yang dikatakan tu tempat rumahnya Sayyidina Bunyamin. Sayyidina Bunyamin adalah anak kepada Nabi Allah Yaqub, hasil perkongsian hidup dengan Rahil. Nah, Islam Rahil namanya. Maqam Rahil ada di Palestin. Namanya, dia ada maqamnya. Isteri Nabi Allah Yaqub, yang dengan perkahwinan tersebut lahir Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin atau Binyamin. Boleh baca dua-dua nama. Bunyamin boleh, Binyamin boleh. Jadi ada maqam Sayyidina Bunyamin di Mesir, belakang Masjid Azhar. Saya pernah lalu dan tengok ada maqam, dia tulis maqam Sayyidina Binyamin. Boleh jadi Nabi Binyamin pernah duduk di situ dulu. Walaupun maqam beliau mungkin di Palestin. Nabi Yusuf permulaannya dimakamkan di Mesir, kemudian dipindahkan. Jenazahnya dikorek semula dan kemudian dibawa ke Syam. Makamnya di Syam. Yang dibom dulu ni oleh Daesh. Pokok ISIS bom makam Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi itu kisah Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Dan nanti kita akan baca kisah Nabi Yusuf, dan kita akan tengok bagaimana pertemuan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf alaihissalam, insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang. Dan kita dah kenal nabi-nabi, dan sekurang-kurangnya pengenalan tadi lebih sikit daripada apa yang kita kenal sebelum ni tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala.